Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Ya. Uh, Setakat ni saya dah buat beberapa pencerahan dan ada unsur pembongkaran. Okey, saya dah cerita berkenaan dengan kewujudan dari lama buat kartel di dalam UMNO. Okey. Kemudian baru-baru ni saya pula mula satu siri pencerahan berkait dengan pilihan raya umum 15 yang akan menjelang. Ya, sebenarnya perkara ni saya dah cerita banyak kali dari tahun 2019 lagi, dari bulan September 2019 lagi. Pada masa tu saya tak cerita tim A, tim B, puak kartel semua, tapi saya cerita berkenaan dengan pilihan raya umum dan mengapa ia akan diadakan pada tahun 2020. Sebenarnya benda ni dah lama dirancang oleh tim A. Tim A. Okey. Jadi apa itu tim A, apa itu tim B, sila pergi rujuk dalam sidang yang lepas di dalam YouTube saya yang saya dah upload di dalam link di bawah ruang komen ni. Saya akan letak selepas sidang ini link kepada YouTube saya. Saya turut sudah bercerita berkenaan dengan bukan hanya perpecahan dalam tim UMNO, iaitu tim A, tim B. Struktur tim A lebih kurang lah, bukan detail lagi, tak sampai masa, iaitu ia adalah kumpulan minoriti, dan tim B dia kumpulan majoriti. Sudah cerita cerita mengapa Muafakat Nasional tidak dirasmikan, didaftarkan secara rasmi di ROS, apakah kekangan yang ada pada UMNO dan PAS. Itu pun sudah cerita, iaitu sangkut pautnya dengan MCA. Tolong rujuk. Okey. Hari ini sidang saya akan berupa pendedahan dan pencerahan. Dan ini adalah bahagian kedua dalam satu siri pendedahan pencerahan menjelang pilihan raya umum 15 yang akan diadakan tahun ni. Sama ada Muhyiddin menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen, ataupun ada pihak-pihak memang akan rancang macam mana sekalipun PRU tahun ni. Okey. Semalam adalah bahagian pertama dalam siri ni. Yang saya cerita tadi tim A, tim B ni sebelum tu, 2-3 hari, 4 hari sebelum tu, yang juga penting sebagai latar belakang kepada siri ini. Jadi tolong rujuk. Jadi semalam saya beri analisis, analisis. Bukannya saya mewakili mana-mana pihak. Analisis terperinci mengapa seandainya pilihan raya umum diadakan tahun ni ataupun awal tahun depan, ianya akan memihak kepada PH+. Very very detail. Tolong rujuk, jangan cepat melatah, rujuk dulu. Okey, sebab it's a analysis, very detail. Dan itu pun tak lengkap. Saya akan buat analisis kedua tak lama lagi. Okey. Dan saya dah jelaskan di situ unsur faktor peralihan majoriti dan bagaimana ia berlaku, dan juga perpecahan undi Melayu Islam, mengapa ianya teruk dan bagaimana ia berlaku. Dan itu saya hanya cerita sebahagian sahaja. In other words, in English they say I scrape the surface. Okey. Jadi hari ini apa saya nak cerita? Baik, saya nak fokus zoom in sedikit kepada tim A. Okey. Saya dah kata tim A, ahli-ahli dia ni ramai, tapi dia adalah minoriti dalam UMNO. Dari segi ahli parlimen lebih kurang 9. Dari segi ketua-ketua bahagian, ketua-ketua cawangan kurang. Pernah tak satu dua ikon dalam tim A cuba beli sokongan daripada ahli-ahli dan pemimpin-pemimpin UMNO? Pernah. Ini I want to go on record. Ini kali kedua I go on record. Pernah, tapi gagal dengan teruk. Okay. Now, dari segi ahli parlimen lebih kurang 9. Dari segi kepimpinan, majoriti kepimpinan UMNO duduk dalam tim A. Itu saya dah cerita, saya tak akan ulang, jangan bimbang. Tetapi bukan kepimpinan ni adalah
selain daripada kepimpinan utama parti, iaitu juga terlibat, yang terlibat adalah MKT, terutamanya bukan seluruh tapi terutamanya ahli-ahli yang dilantik bukan dipilih. Okey, ni tim A. Tapi ada juga, kalau kita look at the extended, ada juga beberapa ketua bahagian, ketua cawangan bekas ahli UMNO, bekas ahli UMNO. Dan di dalam seluruh tim A ni ada juga ejen-ejen Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada, walaupun sedikit tapi ada. Okey. Itu adalah tim A, saya dah kembangkan sikit. Baik. Sekarang antara ikon utama di dalam tim A ni, Puak Kartel ni duduk di dalam tim A. Okey, antara ikon utama dalam tim A ni secara keseluruhan, saya tak kata Puak Kartel ke bukan Puak Kartel ya. Seorang yang bukan kepimpinan iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, dan dari segi kepimpinan ada Tajuddin, adanya Anwar Musa dan beberapa. Okey, setakat tu. Baik. Sebenarnya ada satu dua pemimpin dari tim A ni ada buat banyak taja, banyak-banyak kumpulan sejak selepas Pakatan Harapan, Pakatan Barisan Nasional kecundang dalam pilihan raya umum ke-14. Banyak kumpulan-kumpulan ni, NGO ni yang kita nampak dari dulu sampai sekarang, majoritinya tak berdaftar. Termasuk yang saya punya, belum berdaftar lagi. Okey, tak berdaftar. Dia sekadar nama dan lebih kepada Facebook dan WhatsApp groups, dan juga dia untuk memberi nama pada satu-satu aktiviti atau satu-satu statement yang dibuat dan sebagainya. Bukan semua, tetapi ada banyak daripada mereka ni ditaja. Jadi satu dua pemimpin ni dia keluar satu rancangan jangka panjang, iaitu dia akan create dalam satu jangka masa mungkin setahun atau setahun setengah, dia akan create dan train satu kumpulan pemimpin-pemimpin yang mengetuai NGO atau kumpulan-kumpulan ini dengan harapan akhirnya mereka akan dapat satu persekitaran di mana satu kumpulan di mana ada pemimpin-pemimpin yang berwibawa yang boleh bertanding. Itu sebenarnya matlamat. Dan of course, untuk timbulkan persepsi bahawa tim A ni committed terhadap penyatuan ummah, itu satu pembohongan. Saya dapat tahu pembohongan ni lebih kurang pada penghujung bulan September atau Oktober tahun 2018. Sebab itulah saya cabang keluar dan saya buat perjuangan dengan kumpulan saya sendiri. Okey. Mereka juga timbulkan channel-channel media dan sebagainya. Okey, untuk cuba bina pemimpin. Okey. Setakat itu sajalah saya beritahu. Baik. Mengapa? Sebab orang ini nak ditandingkan bukan dalam parlimen, dalam negeri. Faham? Dalam negeri. Sebab rancangan jangka panjang tim A, terutamanya di penghujung tahun 2018, dia dah dapat tahu seandainya Pakatan Harapan bertanding di PRU 15, nak pegang balik masih susah. Jadi mereka nak buat apa? Mereka nak buat dua benda. Pertama, awalkan PRU 15, dan dalam PRU 15 mereka bukan berniat untuk pegang kerajaan persekutuan, sebab mereka tahu susah untuk pegang. Kemungkinan tinggi Pakatan akan menang. Mereka masih mencuba dengan persepsi dan sebagainya, tetapi susah. Jadi mereka nak percepatkan PRU 15. Mereka nak fokus kepada negeri. Kalau boleh tawan semua negeri di dalam peninsula. Satu dua pemimpin ni. Okey. Bila sampai masa saya namakan. Mereka nak tawan semua negeri di dalam peninsula ataupun semenanjung Malaysia, supaya andai kata Pakatan Harapan sebelum, yang ni cerita sebelum Pakatan Harapan tumbang ya,
andai kata Pakatan Harapan kembali berkuasa selepas PRU15 yang akan diawalkan, maka majoriti atau hampir kesemua atau kesemua negeri di Semenanjung akan dikuasai oleh pembangkang, iaitu Barisan Nasional bersama PAS atau Muafakat Nasional. Dan dengan itu akan jadi sistem di negara kita di mana persekutuan dipimpin oleh satu puak dan negeri-negeri dipimpin oleh puak lain yang tidak akan kerjasama dengan persekutuan, tapi persekutuan tetap kena masuk dana. Jadi dengan pegang semua negeri-negeri ini, apa kelebihan dia? Kelebihan dia ialah dia boleh pegang jentera kerajaan negeri. Dan kita tahu puak yang pegang jentera kerajaan negeri itu adalah satu kelebihan ketika pilihan raya, dari segi dana, dari segi perorangan, dari segi kuasa daya tenaga dan sebagainya. Jadi akan menjadi lebih mudah mereka untuk jangka panjang, di mana dalam PRU16, sebab PRU15 dah diawalkan, jadi PRU16 mereka akan boleh mengembangkan pengaruh mereka dalam negeri-negeri dan akhirnya tawan balik Putrajaya. Itulah yang mereka ingin lakukan. Penyatuan ummah dari segi berapa ekor pemimpin ni, saya tak nak namakan lagi, semuanya satu pembohongan. Kumpulan, bukan semua tapi banyak kumpulan ni semuanya satu pembohongan. Sebab itulah jadi masalah di mana keluar kata-kata bodoh, di mana sekejap kita dengan perikatan, sekejap kita bukan dengan perikatan, sekejap ini, sekejap itu. Sebab itulah walaupun dah ada PPBM, dari segi logik mana-mana orang yang beragama Islam nampak bahawa ini adalah penyatuan yang lebih menyeluruh, tapi ada kerenah, macam-macam kerenah dari UMNO. Oh, kita tidak boleh terima PPBM atau kita hanya bersama PPBM sehingga PRU15 tak masuk akal. Itu bukan namanya penyatuan. Jadi ada kepentingan politik. Ini semua saya dah cerita dengan detail di dalam sidang-sidang yang lepas. Tolong rujuk. Sebab itulah jadinya, sebab tidak pernah ada komitmen terhadap penyatuan. Dia ada dua komitmen sahaja, iaitu nombor satu, selamatkan Tengkuk. Nombor dua, kembali berkuasa tim A ni. Dia tak kisah PAS, dia tak kisah ummah, dia tak kisah apa-apa. I want back the power. Saya cabar pemimpin-pemimpin tim A keluar media statement, nafi. Okey. So inilah agenda dia. Baik. Kemudian benda ni bila saya bincang dengan rakan-rakan rapat, soalan yang ditimbulkan adalah, kalau benar itu yang dilakukan, mengapa mereka tengah jalan nak tumbangkan Perikatan Kerajaan Pakatan Pimpinan Pakatan Harapan, baik terus cetuskan pilihan raya? Saya kata betul. Kalau saudara-saudara fikir, kalau mereka yang diwar-warkan, yang dalam sidang media semalam, jangan lupa rujuk. Saya dah kata, buat analisis terperinci mengapa Muafakat tidak akan menang ataupun sangat sukar untuk menang. Okey, yang itu adalah propaganda. Kalau betul Muafakat tu dah kuat, mengapa perlu ada langkah Sheraton? Mengapa tidak tim A yang cucuk kumpulan kecil dalam tim PPBM untuk mempengaruhi PPBM dengan Kem Azmin keluar dan bentuk Perikatan Nasional? Mengapa tidak cucuk mereka untuk tumbangkan terus kerajaan, kemudian buat perancangan Perikatan Nasional masuk berlawan di PRU15 dan pegang kerajaan? Mengapa tak cetuskan PRU15? Jangan kata COVID. Sebab masa berlaku kemelut politik seminggu tu, pada awalnya bila PPBM dah buat keputusan untuk keluar Pakatan Harapan, satu kumpulan kecil dah buat keputusan unilateral tanpa merujuk kepada Mahathir untuk keluar Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Pada ketika itu tidak ada ancaman COVID lagi di negara ni. Dah very under control. Jadi mengapa tak cetus PRU pada ketika itu? Kalau dah yakin, kalau dah tahu lepas ini nak cetus juga tahun ni, mengapa tak cetus pada ketika itu? Sebab dah tahu takkan menang. Jadi mengapa kalau dah tahu takkan menang, kalau rancangannya nak kontrol negeri-negeri, mengapa? Yang saya boleh faham,
dia nak cetuskan PRU awal supaya dia boleh kontrol lebih banyak negeri. Tapi okey, yang tu saya setuju. Maknanya, tapi mengapa kamu tidak menipu PPBM dulu? Tim A ni cucuk PPBM, runtuhkan kerajaan, kemudian Muafakat Nasional pergi capture semua negeri dan buat PRU awal hujung tahun. Jadi boleh tunggu, tak payah kalau dulu tak payah nak cucuk-cucuk PPBM untuk buat langkah Sheraton. Tunggu dulu sampai hujung tahun, kemudian baru cucuk cetus keruntuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Kemudian Muafakat Nasional tiba-tiba kata tak apa, kita nak masuk pilihan raya sendiri, dan mereka capture semua negeri seperti rancangan. Mengapa tak tunggu? Sebab pada ketika itu wakil dari PPBM, wakil dari PKR, wakil daripada PAS iaitu Taqiyuddin dan Menteri Besar Terengganu, wakil daripada UMNO Hishamuddin, wakil daripada semua parti yang bertunjangkan Melayu Islam ni sedang membincang ke arah pembentukan satu konsep perpaduan yang lebih menyeluruh, yang benar-benar lebih menyeluruh, yang seharusnya menjadi selepas bulan November. Jadi mereka tahu kalau mereka nak cetuskan pilihan raya hujung tahun, okey, tapi benda tu jadi dulu, rancangan mereka takkan berjaya. Jadi mereka terpaksa buat langkah Sheraton awal, kemudian mereka tunggang Muhyiddin. Itu satu sebab. Itulah sebabnya mereka terpaksa buat awal, untuk kucar-kacirkan rancangan tersebut agar rancangan mereka berjaya. Jadi mereka tunggang Muhyiddin, mereka perdaya Muhyiddin, mereka cucuk Muhyiddin, kemudian berlaku semua ni. Itu satu sebab. Dua, Johor dulu kubu kuat UMNO, tapi selepas pemecatan Muhyiddin, kubu kuat tu jatuh kepada Pakatan Harapan. Jadi lagi satu sebab. Sebab kedua ialah mereka nak tawan balik Johor. Jadi dengan itu mereka perdaya Muhyiddin. Itu sebab kedua. Sebenarnya semua yang berlaku ni, kerajaan majoriti tipis ke majoriti besar ke, mereka tak kisah tim A ni, asalkan PRU diadakan seperti yang mereka jangka, dan mereka bersedia untuk kalah di peringkat persekutuan, tapi mereka nak kontrol banyak negeri. Okey. Dan salah satu negeri yang mereka nak ialah Johor. Dan tapi untuk pastikan lepas mereka tawan Johor, bukan Muhyiddin yang berpengaruh dalam Johor, mereka timbulkan problem untuk Muhyiddin. Mereka mencucuk Muhyiddin untuk pecat Mahathir. Ini menyebabkan banyak kemarahan di peringkat akar umbi penyokong-penyokong PPBM, dan berlaku salah satu daripada cabang perpecahan Melayu Islam yang saya dah cerita semalam dengan terperinci. Ada banyak cabang perpecahan Melayu Islam, jadi pergi rujuk. Jadi inilah salah satu sebab berlakunya perpecahan Melayu Islam, supaya pengaruh Muhyiddin akhirnya di Johor ni tak kuat disebabkan kemarahan, dan dia akan memihak kepada UMNO. Okey, dia nak pegang Johor. Ini bukannya penyatuan Melayu Islam. Ini adalah wolot Melayu yang melaga-lagakan Melayu Islam hanya untuk kepentingan peribadi, wang, kuasa dan kedudukan. Ini adalah musuh saya, yang tim A ni. Sebab buat begini, pecahkan ummah. Okey. Nombor 3, sebab ketiga. Sebab banyak keputusan mahkamah yang kritikal nak berlaku sebelum hujung tahun. Jadi dia kena pegang dulu. Sebab bila dia pegang dulu, dia tahu majoriti Perikatan Nasional tidak akan besar. Jadi dia harapkan, saya guna perkataan harapkan, ini akan mempengaruhi keputusan mahkamah. Betul atau tidak, ada pengaruh ke tidak, itu saya tak mau masuk campur sebab ini melibatkan kes mahkamah. Tetapi yang saya tahu, ia menjurus kepada percubaan untuk selamatkan Tengkuk dengan harapan ada keperluan mereka ni. Jadi apa yang akan berlaku, apa yang tidak akan berlaku dari segi kes mahkamah, ada ke pengaruh, ada ke tak pengaruh, itu saya tak nak masuk campur. Tetapi itulah harapan, sebab ada keputusan mahkamah. Jadi pilihan raya kena awal. Okey. So inilah sebenarnya rancangan jangka panjang tim A UMNO. Dan dalam proses itu, Melayu Islam sedang disebabkan pencaturan-pencaturan puak yang tidak bertanggungjawab ini.
Siapa diperbodohkan? Anda semua. Anda semua diperbodohkan. Kita nak penyatuan. Saya adalah champion penyatuan. Okey. Saya berani kata platform Maruah Melayu yang ditubuhkan oleh Tun Mahathir Mohamad 1000 kali lebih mantap daripada apa yang berlaku sekarang. Dan PAS terlibat dengan tu. PAS terlibat. Okey. Jadi korang dah mula faham sedikit mengapa mereka tunggang Muhyiddin, mengapa mereka ambil PPBM. Adakah UMNO sincere dengan PPBM? No. Macam mana mereka boleh cucuk dan pengaruhi Muhyiddin, menipu Muhyiddin dalam PPBM? Sebab ejen-ejen tim A ada dalam PPBM. Okey. So, ingat, lihat analisis saya semalam mengapa Sukar Muafakat Nasional menang. Ini adalah persepsi yang diberikan supaya anda teruja untuk memastikan orang masih percaya dengan agenda penyatuan yang dibawa oleh tim A. Tim A guna nama UMNO, tapi sebenarnya majoriti dalam UMNO ni tim B ni menentang tim A. Sebab itu tim A pergi pegang PAS sebab dia nak naikkan saham dia. Yang saya sangat sedih, PAS ni terlibat dengan rancangan yang betul, tapi lah ni tak mengaku, tak menegur, tak do the right thing. Nak cerita teropong kononnya. Teropong saya macam ni, teropong saya macam tu. Tu buang masa. Action speak for itself. Saya dah berulang kali, benda ni dah viral. Saya dah berulang kali dedah siapa yang terlibat dengan rundingan jangka panjang untuk menghasilkan satu perpaduan yang lebih menyeluruh. Tetapi macam mana dicantas, macam mana PAS ditipu. Sebab dah malu tak nak mengaku. Okey. Siap dengan saya dah keluarkan nama siapa terlibat dalam rundingan tersebut. Okey. Tapi apa kita didendangkan dengan cerita teropong? No. Ini sebenarnya saya dah beri sebab-sebab yang logik. Okey, mengapa sebelum hujung tahun nak diadakan pilihan raya? Mengapa mereka terpaksa buat langkah Sheraton? Mengapa ini? Mengapa itu? Dan hari ini saya akan berhenti takat itu sebab kalau tidak sidang jadi terlalu panjang. Esok saya akan sambung dengan bahagian seterusnya. Ya. Jadi banyak soalan orang tanya yang bagus-bagus. Macam tadi yang saya beritahu, mengapa mereka buat sekian-sekian tarikh, mengapa ni semua saya dah jelaskan. Okey. Lagi satu saya tengok hari ini UMNO boleh keluarkan kenyataan bahawa PRU akan diadakan. Bagi saya itu terlalu bongkak. Perdana Menteri pun duduk diam. Nampak sangat mereka pegang. Mereka tak kisah sekarang dengan Muhyiddin sebenarnya. Boleh keluarkan, Anwar Musa boleh keluarkan statement. Anwar Musa mana? Tim A. Okey, boleh keluarkan statement ada pilihan raya umum. Korang tak payah dengar Anwar Musa, korang tak payah dengar siapa-siapa. I tell you, pilihan raya umum ke-15 adalah tahun ni confirm. Okey. Sehingga kita berjumpa esok, jangan lupa sertai saluran Telegram saya di bawah dan YouTube, dan juga sidang media semalam saya akan letakkan link di bawah dalam 20 hingga 30 minit dari sekarang. Share ramai-ramai ya benda ni untuk pengetahuan. Dan saya merayu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukalah mata, lihat macam mana mereka sedang bermain dengan anda. Sehingga esok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.